KB Channel. Mereka ingin menepuk atap karena mereka berada dalam keadaan ketakutan yang cukup luar biasa. Mereka takut untuk berhadapan di muka buku keadilan. Mereka takut melihat jeriji-jeriji besi. Mereka takut, saudara. Dari Mahayadin sampailah sekecil-kecil dalam Perikatan Nasional, mereka berada dalam ketakutan, saudara. Dan mereka inilah kumpulan yang tidak bertanggung jawab, saudara. Mereka bukan peduli kita miskin. Mereka tak peduli anak-anak kita lapar. Mereka tak peduli hutang bertriliun, sebab bukan penyamun yang nak kena bayar. Kitalah rakyat-rakyat yang perlu membayar dengan harga yang tinggi. Ada perbuatan mereka yang tidak bertanggung jawab ketika mentadbir urus negara kita. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, semua yang terjadi inilah salah Muhyiddin. Walaupun hari ini mereka cuba untuk menganiaya kepada memandang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas segala hutang piutang, masalah inflasi, defisit kerajaan, kenaikan harga barang. Hakikatnya, tanyalah hati kita yang paling dalam. Wahai hati kecilku, siapa sebenarnya yang menganiaya kehidupan kami ini? Tentu hati kecil kita akan menjawab, wahai Ismi, wahai Kasim, wahai Ali, wahai Osman, wahai Azizah, wahai Nurul. Yang menganiaya kamu, yang mengambil hak kamu, yang mencuri kehidupan kamu, namanya Din Pagu. Jadi kenapa masih ada yang mau mengundi Parti Penyamun Nasional ini? Dengan hati kecil kita sentiasa memberitahu kita, tolaklah Perikatan Penyamun Nasional. Wujudkanlah kestabilan politik. Haramkanlah diri mengundi mereka. Karena mereka inilah kumpulan yang bijak menipu daya. Dan mereka terdesak untuk meruntuhkan kerajaan, bukan kerana agama, bukan kerana bangsa, bukan kerana tanah air. Mereka ingin menepuk atap karena mereka berada dalam keadaan ketakutan yang cukup luar biasa. Mereka takut untuk berhadapan di muka buku keadilan. Mereka takut melihat jeriji-jeriji besi. Mereka menggigau tengah-tengah malam. Mereka bimbang rumah-rumah mereka diserbu pihak yang berkuasa. Mereka bimbang segala bobrok mereka, kemunafikan mereka dalam pentadbiran kerajaan terdahulu akan mengheret mereka ke lubang yang paling dalam. Mereka takut, saudara. Dari Mahayadin sampailah sekecil-kecil dalam Perikatan Nasional, mereka berada dalam ketakutan, saudara. Saudara-saudari, kebangkitan mereka sebut gelombang hijau, green wave, gelombang hijau. Sebenarnya tidak ada apa-apa gelombang yang berlaku, saudara. Tak ada. Tidak sebarang gelombang yang berlaku, saudara. Karena mereka ini menggunakan wang, dana politik dari sumber yang kotor. Bermakna kemenangan mereka 74 kursi itu bukan secara organik, tapi disokong oleh sumber kewangan yang banyak. Tentu ramai yang tertanya-tanya, dari mana wang mereka angkat berlori-lori? Jawapannya ada di SPRM. Akaun mereka pun telah dibekukan. Dan insya Allah tak lama lagi, kalau ada bukti yang tuntas, kemungkinan besar Perikatan Penyamun Nasional akan diharamkan oleh RS. Dan mereka inilah kumpulan yang tidak bertanggung jawab, saudara. Mereka bukan peduli kita miskin. Mereka tak peduli anak-anak kita lapar. Mereka tak peduli hutang bertriliun, sebab bukan penyamun yang nak kena bayar. Kitalah rakyat-rakyat yang perlu membayar dengan harga yang tinggi. Ada perbuatan mereka yang tidak bertanggung jawab ketika mentadbir urus negara kita. Jadi kita hidup ni atas pengalaman. Kita menjadi bijaksana atas
pembelajaran daripada kesilapan-kesilapan kita yang lalu. Janganlah kita cuba-cuba lagi, ya, untuk memberi undi kepada Perikatan Penyamun Nasional. Ingat pesan saya, satu undi kepada PN bermakna satu undi kepada Ketua Penyamun. Selamatkan Malaysia, saudara. Dan saudara boleh yakin kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, setakat ini tak kedengaran langsung yang Perdana Menteri kita ini ada mengamalkan aktiviti-aktiviti menyamun. Malah kita semua tahu pimpinan Kabinet Kerajaan Madani memotong gaji mereka untuk dikembalikan kepada tabung negara demi mengurangkan beban perbelanjaan wang rakyat untuk membayar gaji-gaji kepada pak-pak menteri kita. Malah kita sedia maklum, menteri kita juga sanggup tidak mengambil gajinya semata-mata untuk membuktikan kepada seluruh rakyat bahawa dia tabalkan sebagai Perdana Menteri untuk menyelamatkan negara, bukan untuk melingkupkan negara. Saudara-saudari, kerajaan yang ada ini kerajaan yang kukuh, saudara. Amat sukar untuk dijatuhkan karena kita mempunyai two-third majority ataupun 148 kerusi di parlimen. Bermakna satu majoriti yang kita rindui. Dah lama dah kita tak boleh tubuhkan kerajaan two-third. Kali terakhir kita tubuhkan kerajaan two-third pada tahun 2005, tak silap saya lah, PRU yang ke-11. PRU ke-12, ke-13, ke-14 kita gagal untuk membentuk kerajaan 2/3. Dan ini Allah Ta'ala takdirkan kerajaan sedia ada mempunyai majoriti 2/3. Walaupun tak ada yang menang, tapi kerana kita berada di pihak yang benar, kita dipermudahkan, dan ini kita ada majoriti yang kukuh. Dan bila Perikatan Penyamun Nasional ini mengatakan bahawa mereka mampu melebur atap, tuan fikir bagaimana mereka nak tabuk? Kita ada tangkal anti-hopping law ataupun undang-undang anti lompat parti yang telah diluluskan di peringkat persekutuan, telah diluluskan oleh Dewan Negara dan telah diwartakan sebagai satu undang-undang yang bernama Act Akta. Akta ini menghalang sebarang aktiviti mencuri ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri dari mana-mana parti tanpa keizinan blok parti tersebut. Bermakna agenda-agenda untuk menubuhkan kerajaan haram, kerajaan tebuk atap tidak akan berjaya. Tetapi kita janganlah terlampau selesa, saudara-saudara, kerana usaha jahat sedang dilakukan oleh Perikatan Penyamun, yang mana mereka berusaha untuk menggagalkan usaha kita mencapai kemenangan di pilihan raya negeri yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Tuan Jamal Azmi Jamal, terima kasih. Yang mana kaedahnya mereka nak memastikan semua calon-calon UMNO Barisan Nasional kalah di semua negeri. Dan sekiranya mereka berjaya melaksanakan agenda jahat ini, bermakna kumpulan broker yang berbaki dalam parti kita akan menggerakkan gerakan-gerakan untuk menjatuhkan Presiden UMNO dan mengambil alih jawatan Presiden, dan seterusnya mewakafkan UMNO kepada Perikatan Penyamun Nasional. Itu kaedah dan cara mereka untuk kembali berkuasa dalam negara kita. Dan adakah kita rakyat-rakyat jelata nakkan pertukaran kerajaan lagi? Adakah kita rakyat-rakyat jelata mahukan Perdana Menteri baru? Adakah kita nak merelakan Ketua Penyamun Jana Wibawa kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia? Saya rasa tak ada mana-mana orang pun yang nakkan Ketua Penyamun Jana Wibawa kembali menjadi Perdana Menteri. Tentulah dia akan menggunakan kuasanya untuk membebaskan dia daripada pendakwaan di mahkamah. Kita harus matang hari ini, saudara. Kita jangan lagi terpedaya dengan permainan politik naratif yang tidak menguntungkan kepada agama, bangsa dan tanah air. Kita nakkan pemulihan. Dan percayalah, jika kerajaan Madani mampu mengekalkan prestasi, tidak mengambil kesempatan mengauk duit rakyat, insya-Allah tentu kerajaan Madani akan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tempoh sepenggal ini banyak perubahan-perubahan
ke arah kebaikan yang berlaku bernegara dan rakyat. Tentu ekonomi kita dapat dipulihkan, inflasi dapat dikawal, pasar saham kita dapat dilonjakkan semula, dan tentulah kita akan kembali menerajui Asia Tenggara sebagai Asian Tiger. Itu kata anda. Sebab Anwar Ibrahim pernah membawa Malaysia sebagai harimau Asia. Ketika itu dia menjawat timbalan Perdana Menteri Malaysia dan juga merangkap Menteri Kewangan Negara. Dan hal ini pangkatnya naik lagi dari Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan Malaysia. InsyaAllah berilah kepercayaan kepada beliau. Saya yakin beliau mampu melakukan perubahan. Okey, tuan-tuan. AB